wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in la ilaha illallah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'. Sidang jemaah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambungan perbincangan kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 70, 60. Ada? 68, 48, 80, 80. Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Betul ya? InsyaAllah 20 muka surat lagi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharaini amin. Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Ketahui olehmu, hei orang-orang yang menuju, orang-orang yang sedar, orang-orang yang menginsafi, orang-orang yang menyedari bahawasanya perjalanan kita hari ini ialah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nak tak nak, kita berjalan. Dan perjalanan kita hari ini daripada sehari ke sehari adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nak tak nak, mahu ke tak mahu, tetap kena berjalan. Jadi kalau kita lalui suasana saat-saat yang pahit, saat-saat yang menyedihkan, saat-saat yang memeritkan, ketahuilah itu semua adalah merupakan perkara yang perlu dilalui untuk kita menikmati, untuk kita menilai, untuk kita menghargai kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa sempit, ketika kita merasa sempit dan setelah kita selesai daripada kesempitan, kita akan menilai, kita akan menghargai betapa tingginya nilai kelapangan. Masa sempit, kemudian kita dapat selesai daripada kesempitan, lalu kita merasai kelapangan. Ketika itu, alhamdulillah, betapa nikmatnya, betapa tingginya nilai kelapangan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ketika kita melalui kesakitan, ketika kita merasai kesakitan, setelah selesai daripada kesakitan, kita akan
merasakan betapa tingginya nilai kesihatan. Masa sakit, Allah, tidur tak lena, makan pun tak selera, nak bercakap pun tak berapa nak seronok. Kemana saja kita pergi dalam keadaan serba salah, serba tak kena. Tiba-tiba sembuh daripada penyakit. Terasa alhamdulillah. Betul. Begitulah juga ya, ketika kita merasai kesusahan, ketika kita melalui saat-saat keperitan, kesempitan, susah, maka kita akan ketika terlepas daripada kesusahan itu, kita akan merasai betapa tingginya nikmat kesenangan, kecukupan. Setelah kita merasai kekurangan, diibaratkan kalau kita berjalan, kalau kita musafir, kalau kita berprogram ziarah, ada tak dalam menu, dalam tentatif program itu, ya, program ketandas, ada tak? Ada tak? Termasuk dalam jadual, ni program ketandas, semua mesti ketandas, ada? Tak ada. Tetapi kalau kita menginap di hotel, nak tak kalau hotel tu tak ada tandas? Tak nak. Bertaraf 5 bintang sekalipun, bertaraf berapa bintang sekalipun lah, kalau hotel tu tidak ada tandas, kita tak akan seronok menginap di bilik hotel tu walaupun harganya mahal. Biarlah yang murah tak apa, tapi ada tandas dalam bilik hotel. Kalau dia kata, oh kami punya package hotel ni bilik saja, ni tempat tidur saja, tandas tak ada. Kita tidak akan menikmati lenanya tidur kita, seronoknya dalam bilik hotel itu kalau tidak ada tandas. Sedangkan memang tandas tu bukan tempat seronok, tapi takkan seronok. Apa sahaja kita nak tengok, apa saja kita nak berprogram, apa saja, baik nak shopping, baik nak tengok, kalau orang sekarang tengok bola, ya, kalau nak menonton apa sajalah, ya. Kalau dalam keadaan dia tahan kencing, seronok tak? Nak makan pun seronok tak kalau nak tahan kencing, nak tahan. Saya nak mengajar pun kalau ada keadaan nak buang air dulu, tak apalah, biar. Tak seronok saya nak mengajar dalam keadaan begitu juga nak tengok apa saja pun, nak makan apa sekalipun, takkan jadi sedap kalau dalam keadaan kita nak qada hajat. Memang dalam tandas tu tak seronok, kan? Tapi untuk nak menikmati dan menyempurnakan kenikmatan, kena ke tandas dulu, selesaikan dulu, lepas tu barulah nak makan pun seronok, nak apa pun semua seronok. Jadi sidang jemaah rahimakumullah, hari ini sebab tu kita kena mengaji, sebab tu kita kena belajar, masukkan sifat-sifat yang terpuji ni dan buang sifat-sifat yang mazmumah ni daripada dalam diri kita ni, untuk kita menikmati perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pasal kita tidak akan merasai kesempurnaan nikmat kalau kita tidak merasai kesusahan dulu. Apa saja kenikmatan, apa saja yang hari ini orang seronok, mesti dia akan melalui zaman susahnya dulu. Orang berjaya dalam meniaga, orang berjaya dalam pelajaran, orang berjaya dalam kerjaya, dia akan melalui hari susahnya dahulu. Tengok anak orang kaya, dia tak menikmati kekayaan itu. Pasal dia dapat dia dah senang dah.
Dia tak menikmati. Walaupun nampak seronok dia kaya, tapi dia sendiri tak merasai. Dia tidak menikmati. Pasal dia tak pernah susah. Yang menikmati itu bapaknya dulu. Pasal bapaknya bermula daripada susah, lalu senang. Bapaknya menikmati kesenangan itu. Tapi anak-anak kalau dah dapat tinggal senang saja, dia tidak menikmati. Nampak memang dia senang, tapi nikmatnya tak serupa dengan nikmat yang dikecap oleh ayah dia. Kerana ayah dia merasai daripada zaman susahnya. Ini dia panggil kepuasan. Dipanggil kepuasan, dipanggil keseronokan. Saya sendiri hari ini 11 tahun saya buka pondok. Walaupun ada ustaz-ustaz yang dah duduk, dah suruh, dia dah kata dah nampak begitu, dah nampak dah ada dah. Walaupun masih lagi susah. Gaji pun adalah 800, yang paling tinggi 800,500. Kalau nisbah orang lain, susah lagi lah tu. Anak 7, anak 6, anak 8 kan. Gaji 800,500, ada apa? Tak ada apa-apa kan. Tapi bagi mereka yang sudah berasa begitu, mereka tidak merasai kenikmatan sebagaimana saya rasai kenikmatan. Pasal saya bermula daripada kosong. Bermula daripada belum buka lagi, buka jalan satu persatu. Maka kepuasan dan kenikmatan itu saya rasai. Sebab tu sayang saya itu lebih pada madrasah saya sendiri. Saya sayang saya lebih. Dan saya tidak tertukar dengan apa sekali tawaran. Kalau ada orang datang nak ambil, ni bagi serah pada kami lah. Sorry lah, tak payahlah. Biar kami berjalan, biar kami bergerak dalam keadaan serba, walaupun serba kekurangan, tapi kami merasai, saya sendiri merasai kemanisannya. Kemanisan yang tak boleh nak diucapkan. Sebab itu bagi saya tak akan tinggalkan madrasah saya. Walaupun ada guru-guru datang, masuk, datang, keluar, datang, pindah, datang, lepas tu pindah balik. Tapi bagi saya akan terus istiqamah. Baik. Macam bapa-bapa yang menjadi AJK surau ni daripada dulu sampai sekarang kan. Jatuh bangunnya madrasah surau ini kan contohnya. Kita melalui sejarahnya kan. Seronok. Kita tengok seronok, kita duduk seronok, kita lihat seronok. Orang tak nampak kan. Orang yang tak biasa tak tahu dah datang-datang, tahu-tahu dah datang, dah bergeraknya ni kan. Orang tak nampak. Orang luar lah. Tapi orang yang daripada dulu, yang daripada mula, dia akan merasai. Kepuasannya itu dirasai. Itu surau. Apatah lagi kalau saya dalam keadaan madrasah. Ya jatuh bangun, pahit maungnya. Contoh. Begitulah. Sebab itu perlu ngaji kitab, duduk dengar kitab ni. Kitab tasawuf ni ialah kitab untuk kita merasai perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dirasai, dinikmati. Pasal nak tak nak kita kena berjalan. Nak tak nak kita kena berjalan. Pasal kita dah ikut rombongan. Macam tadi kan, kita dah daftar ikut rombongan. Boleh kita protes. Apalah berhenti nak pergi tandas, rebut nak pergi tandas. Tak boleh protes. Kalau sahabat nak pergi tandas, pasal dia nak menikmati. Program kita program mana? Program nak ziarah siapa? Kalau nak ziarah Tok Guru, contoh nak ziarah Tok Guru, kemuncaknya nak ziarah Tok Guru. Dia tak akan puas hati, dia tak akan seronok, dia tak akan menikmati ziarah Tok Guru, tengok Tok Guru kalau dalam keadaan dia nak qada hajat. Begitulah keadaan kita hari ini, ya. Perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan sampai peringkat menikmati makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selagi kita tidak menikmati zaman-zaman susah, zaman-zaman takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang pahit, yang susah, yang pahit, yang sakit, yang serba tak kena dengan perasaan kita, dengan selera kita. Sebab tu kita dah belajar dah dulu bab sabar. Kena sabar dalam perkara yang kita redha, dalam perkara yang kita nak, dalam perkara yang kita suka, dan kita kena sabar dalam perkara yang kita tak suka. Dan sabar dengan perkara yang kita suka lebih payah daripada sabar dengan perkara yang kita tidak suka. Sabar dalam nikmat lebih susah daripada sabar dalam bala. Hari ini sahabat kita di Kelantan, ya, di Terengganu, Pahang, ya, menghadapi ujian daripada Allah, ujian banjir, ya, ujian banjir. Dan kalau menurut ulama, ujian banjir yang susah itu
lebih mudah daripada ujian keenakan, ujian kemewahan, ujian kesenangan yang kita nikmati. Kan? Tengok dalam apa tu, dalam tu boleh tengok banjir, oh disebut Allah 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 Allahu Akbar Allah, disebut nama Allah. Ha? Kita ni, sahabat kita yang di Selangor yang sibuk-sibuk nak tahun baru ni, ada sebut Allah 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 ada. Ha? Nak menyambut tahun baru, ha? Nak pesta tahun baru, ada sebut Allah Allah Allah? Tak ada. Yang kena banjir sebut Allah 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 Allah. Yang nak sambut pesta tahun baru, Christmas, yang dah cadang, oh, Masya Allah. Ha? Ni dah ada dah ni yang cadang-cadang nak buat pesta tahun baru, nak sambut tahun baru apa semua. Ada ingat Allah? Tak ada. Kecuali kita buat dengan forum, buat dengan malam kesenian Islam, itu lain. Betul tak ulama sebut? Maknanya sabar dengan balak lebih mudah daripada sabar dengan kenikmatan. Itu bab sabar. Hari ini kita masuk bab syukur. Dia tidak akan sempurna iman seseorang melainkan disertai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat sabar dikaitkan dengan meninggalkan segala maksiat, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur ni dia berkaitan dengan kita nak tunaikan perintah Allah, nak menjunjung perintah Allah. Sabar nak tinggalkan maksiat. Sifat syukur kerana nak memalingkan seluruh nikmat yang ada pada kita ni untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut di sini, ketahui olehmu, hei orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang sedar, hei orang-orang yang insaf, orang-orang yang menyedari dan menginsafi, perjalanan kita itu adalah perjalanan menuju Allah. Apa yang perlu kita tahu? Bahawasanya syukur itu memalingkan, mempergunakan, menghalakan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala barang itu atasnya daripada pendengaran dan penglihatan dan kaki dan tangan dan lainnya. Lain daripada pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan. Apa lainnya? Banyaklah. Harta benda, anak pinak, keluarga, harta, tempat tinggal, kenderaan. Apa yang Allah Ta'ala berikan, apa yang Allah Ta'ala nikmatkan, berikan nikmat pada kita, apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, hala tu memalingkan itu kepada barang yang dijadikan akan dia kerana barang. Itu dia. Dia kalau baca kitab lama ni, kalau rojok domain tu dia kena rojok. Dia tak jadi kalau tak dirojok domirnya tu. Jadi kena rojok domir. Tapi jadi bunyi pelik lah kan. Akan dia bawa senyo. Tapi kalau tak dirojok dia tak jadi. Pasal baca kitab tua ni terjemahan daripada bahasa Arab. Jadi tak akan jumpa masalah kalau tak kena tempat rojok. Begitu. Kitab Muniyatul Musolli dah baca dah? Ada yang baca sini? Baru jalan? Separuh jalan? Saya tadi, kalau tamat kitab ni saya cita-citalah dalam hati nak buka kitab Maniyatul Musolli atau Muniyatul Musolli. Kitab tu perlu dicongkel tu. Tengok peninggalan orang tua-tua dulu. Peninggalan Tok karangan Tok Syekh Daud Tok Syekh Daud Patoni, seorang wali Allah. Tengoklah kalau tak kitab tu kita ambil kitab tauhid ke, ya. Tapi kitab tu pun bagus juga tu. Baguslah semua kitab karangan tinggalan orang tua-tua ni bagus. Cuma kita tu sama ada peninglah baca kitab ni, ngaji kitab ni. Pening tak pening kena ambil lah. Kalau tak mewarisi lah, tak merasai kenikmatan orang dulu-dulu. Dia kaji kitab tu, dia hurai kitab tu. Macam hari ni ada orang yang mempertikaikan sifat 20, ada yang orang mempertikaikan
Pak Doi Mekah, ada orang pertikaikan Tok Syekh Abdul Qadir, Tok D Skam. Ada satu keluar buku daripada adalah ustaz baru hari ni. Dia kata membongkar kesilapan tuan guru ni, tuan guru Pak Tony ni. Tapi bila dia ajak muzakarah tak nak. Dia ajak muzakarah lari. Dia tak nak muzakarah. Anak muridnya tu nak ajak muzakarah. Kalau orang mengaji, cara dia karang kitab tu, tajuk kitab tu pun dah tak kena dah. Dia tulis itu membongkar kesilapan. Itu pun dah tak kena adab dah. Tak kena dah. Situ dah kalah dah, tak payah lah. Tak payah nak berbahas lah. Bahas pada tajuk situ pun dah cukup lah tu. Tak kena. Egonya tinggi, tak boleh. Situ pun dah tak kena adab dah. Sepatutnya satu pandangan ke, boleh tahan sikit lagi. Ini membongkar kesilapan. Bila kita bincang, kau tak sampai bincang, kau kata Tok Guru ni salah. Kami sekarang sedang bincang satu kitab, Mabhasul Kalam. Perbahasan kalam Allah, sifat kalam Allah, sifat berkata-kata Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu kalam, dalam ilmu tauhid. Cuba bincang. Kita nak memahami yang Tok Guru tu sebut pun payah. Tak sampai kalau bukan orang yang pakar, yang ahlinya menghuraikan. Berdasarkan dengan ilmu-ilmu yang ada pada Tok Guru dulu. Ya, dengan mantiknya, dengan makulatnya. Kita hari ini nak belajar makulat, terkulat-kulat dari ini. Nak belajar makulat. Apa itu makulat pun tak tahu. Makulatul Asyar. Dia bincang tentang jauhar firid. Apa itu jauhar, apa itu jirim. Apa itu jauhar firid. Masya Allah. Itu pun tengah-nganggu. Belum lagi bincang bab munazarah, bab mantiknya. Allahu Akbar. Ini orang hari ini ya, itulah. Tapi itu nak bagi tahu macam mana kan, pasal Nabi dah sebut akhir zaman, ya, golongan muda-muda ni akan menyalahkan orang tua-tua. Itulah. Baik. Jadi kalau ada rezeki, insya-Allah kita cuba bincangkan kitab Maniyatul Musalli. Ada orang baca Maniyatul Musalli, ada orang baca Muniyatul Musalli. Kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Dia ada makna-makna dia. Kalau Muniyatul Musalli maknanya begini, kalau Maniyatul Musalli begini. Kitab tu banyak tu yang menghuraikan tu. Ramai. Ya. Baik. Bab sembahyang. Bab sembahyang. Jangan kita dah umur 45, dah umur 50 cerita bab sembahyang lagi. Jangan buat main bab sembahyang. Tuan-tuan ya. Hari ini sunat sembahyang kita tahu berapa sunat sembahyang? Sunat sembahyang. Berapa? Saya bukan nak menguji tuan-tuan, tak ada. Saya pun baru tahu juga. Sebut berapa? Agak-agaklah sebut. Tuan-tuan sebut, cuba bapak-bapak sebut. Sunat sembahyang. Ada berapa? 19. 9. Lagi? Yang lain lagi, yang lain. Tak apa, cuba. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada, saya tak marah. Sunat sembahyang. Sunat dalam sembahyang. Ada berapa? Ada yang kata 9, ada yang kata 12, ada yang kata 13 ya. Ada yang kata 20. Sunat abad, ada sunat hai'ah. Ada satu kitab kami baru bincangkan. Dia kata sunat sembahyang ni banyak. Dan kami sebutkan dalam kitab yang kecil ini 500 sunat sembahyang. Saya pun tengangor. 500? Saya pun baru dengar. 500 sunat sembahyang. Hari ini kalau kita sembahyang kita tahu 9, kita tahu 12. 12 itulah yang kita dapat pahala. Yang lain-lain kita tak dapat pahala pasal kita tak tahu itu sunat. Inilah lebihnya orang berilmu. Dalam mazhab Syafi'i ni ada 500 sunat dan itu pun dikata banyak lagi. Tapi kami sebut di sini 500 saja dulu. Allahu Akbar. Maknanya orang alim ni dia sembahyang dalam keadaan dia mengamalkan 500 sunat tu. Setiap kali sembahyang dapat pahala 500 sunat. Pasal dia tahu benda tu sunat. Kita tahu 9 tu lah, kalau 10 tu lah, kalau tahu 12 tu lah sunat.
Macam saya pernah sebut kan, ya, bezanya orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Ya. Hari ini kita kentut pernah basuh? Hah? Kentut pernah basuh tak? Tak pernah basuh kan? Sama ni kita kentut, basuh tak? Tak basuh. Tapi kalau kita tak tahu, dapat pahala tak? Tak dapat. Sedangkan kita kentut tak pernah basuh pun. Dan memang sunat bila kentut jangan basuh. Tapi kerana kita tak tahu, jadi kita kentut, badak je. Sedangkan bila kita kentut, tak basuh, dapat pahala. Kentut sekali dapat pahala, alhamdulillah, buang ya penyakit-penyakit dalam perut buang. Tapi janganlah buang depan orang. Nak ceritanya buang tu, alhamdulillah tu dah dapat pahala dah. Kemudian tak basuh pula. Jangan basuh. Kalau basuh membazir, dapat pahala lagi. Setiap kali kentut dapat pahala. Kentut dapat pahala kerana tak basuh. Tapi kerana ada ilmu, tak ada ilmu, selama ni kentut saja je lah. Itulah Allah Ta'ala sebut, kul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan olehmu ya Muhammad, adakah sama di antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Memang tak sama. Baik, jadi banyak lagi, sebenarnya banyak lagi yang kita tak tahu. Ya, saya belajar pun banyak benda lagi tak tahu. Allahu Akbar. 500 sunat. Takbiratul ihramnya saja dia bermula daripada azan. Ya. Itu ambil daripada azan, sedangkan sebelum tu pun dah banyak dah perkara sunat lagi, tapi dia ambil daripada azan. Takbir, jangan begini, kena tunduk sikit, kena sama, tapi kena sama dengan cuping telinga, jarinya bagaimana, renggangnya bagaimana, semua tu jadi perkara-perkara sunat. Kalau kita tahu, semua tu berpahala. Pegangnya di mana, letaknya di mana, sebelah kiri sikit. Ya, sebelah kiri sikit pasal hati kita di sini, 2 jari bawah susu tahan sini, dijaga di sini, dipegang hati kita di sini ni. Jangan letak ke sini, mazhab Syafi'i kita jangan letak ke sini, kita ambil yang kat sinilah. Kat sini, kalau kat sini kan sini sekali kan. Orang kata cekik apa nak bunuh diri ke apa, sini. Sebelah kiri mazhab Syafi'i, letak jari begini, jaga hati kita supaya jangan lari-lari ni. Ni sebelah kiri ni. Tengah sembahyang biar kosong, jaga. Kalau dah dipegang pun lari lagi, tak dipegang lagi lah lari. Letak sini. Itu sunat semua tu. Rokoknya macam mana, sujudnya macam mana, bacanya macam mana, Fatihahnya macam mana, niatnya macam mana. Allahu Akbar. Baik. Seperti memalingkan. Ini contoh memalingkan. Seperti memalingkan ia seseorang hamba akan pendengarannya kepada mendengar Quran dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat. Apa itu ilmu yang memberi manfaat? Menurut Imam Ghazali, ilmu yang memberi manfaat ialah ilmu yang semakin belajar semakin merasai, semakin membongkar kekurangan-kekurangan dan penyakit-penyakit diri. Makin belajar makin rasa makin banyak salah, makin belajar makin rasa banyak salah. Belajar lagi rasa banyak lagi salah, belajar lagi rasa banyak lagi tak tahu. Itu ilmu yang manfaat. Menurut Imam Al-Ghazali. Sebab itu orang dulu-dulu mengaji, ya, semakin mengaji semakin tunduk, semakin mengaji semakin tunduk, semakin mengaji semakin tunduk. Bak kata orang tua ikut adat resampah padi, semakin berisi semakin tunduk ke bawah. Ini cara orang tua-tua mengaji. Makin mengaji makin tawaduk, makin mengaji makin tawaduk. Cuba tanya kalau orang pergi kat pondok-pondok, kat pesantren-pesantren, ya. Tuan, dah berapa lama mengaji? Alah, baru 30 tahun ngaji. Baru 30 tahun. Baru 30 tahun. Masya Allah. Kita hari ni dah berapa belajar? Sekarang tengah buat PhD. Wah. Maaflah bukan saya nak perli-perli, tak ada. Maknanya cara sebutnya tu tengah buat doktor. Tengah menulis, sekarang tengah menulis. Cara bunyinya tu lain sikit lah. Tak macam orang pondok-pondok. Orang pondok-pondok
Dah berapa lama mengaji? Alah baru je. Sekarang ni sedang khidmat. Tak ada ilmu. Buat apa kat pondok? Berapa lama? Ngaji kita. Alah main-main aja. Makan minum tidur itu je. Jawapan orang tu ya. Kita, kalau saya pun orang tanya, ngaji sampai mana? Sampai Azhar. Balik Azhar, Mesir. Ambil bidang apa? Bidang syariah dan bahasa Arab. Cara sebut bahasa Arab. Tapi orang pondok tak, kan? Malu. Sedangkan bila tengok, ya, dah mengajar dah. Tapi buat biasa je. Baik pergi patah ni, tengok pergi patah ni. Kalau pondok-pondok babu-babu, tok guru relax je. Inilah nak ceritanya ilmu yang memberi manfaat ni. Pasal dia semakin belajar, semakin mengkoreksi, semakin memuhasabah, semakin menyuluh kesalahan dan kesilapan dirinya, kekurangan dirinya. Kita hari ini belajar semakin nyuluh orang, suluh orang. Orang tu salah. Tengok orang. Silap. Tengok juga tapi untuk jaga-jaga. Kesilapan-kesilapan tu kena tahu, kena tengok. Tapi bukan difokuskan kepada orang. Fokus diri dulu. Semakin belajar. Ya, belajar sifat-sifat yang mazmumah. Semakin merasakan dalam dirinya, dalam hatinya banyak sifat-sifat mazmumah. Yang perlu dibuang, yang perlu dikikis, yang perlu dibersihkan. Jadi bila terasa makin menyuluh diri. Jadi makin terasa. Sebab itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia apabila lalai satu saat daripada mengingati Allah, dia sudah merasakan dia berdosa besar. Lalai ingat Allah, dia dah merasakan dosa besar. Kita kadang-kadang terlepas satu waktu sembahyang tu pun buat dia je selamba, tak ada apa-apa. Alah boleh qada. Boleh qada. Orang yang dekat dengan Allah ni lalai satu saat saja hatinya. Tengok dia menyuluh, makin suluh dalam, sehingga dia merasakan kalau dia lalai satu saat tu dia dah rasa satu kesilapan besar, satu kesalahan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah lupa kepada Allah. Jadi ilmu yang memberi manfaat. Dan seperti memalingkan ia akan kakinya kepada berjalan ke masjid dan kepada mengerjakan haji. Ini bukan sudah ke ni? Dah baca belum? Dah ya? Rasa macam sudah lah. Pasal memerangi kafir tu. Ya? Dah baca ya? Situ ya? Okey. Dan seperti memalingkan ia akan tangannya kepada memerangi kafir. Ini dia. Kita gunakan tangan, memalingkan tangan di mana kita mempergunakan tangan kita untuk memerangi orang kafir. Ini termasuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kafir bagaimana? Kafir harbi, kafir yang memang kita kena perangi. Wajib kita perangi. Iaitu orang kafir yang memusuhi Islam, yang menentang Islam, yang menentang pelaksanaan hukum hudud, yang memerangi negara Islam. Yang ini kita buka kitab fiqh, Kitabul Jihad. Hari ini walaupun kita sebut jihad, bila sebut jihad, masing-masing nak halakan jihad ekonomi, jihad itu, jihad ini. Di waktu yang sama, saya nak tegaskan di sini, jangan dinafikan jihad memerangi, berperang di jalan Allah. Yang ini jangan dinafikan, tetap ada. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital. Ayat ini tidak dinasahkan. Ayat ini tidak pernah dimansuhkan. Ayat ini tetap ada. Dan dalam bab fiqh tidak boleh nak dibuang. Bab kitabul jihad. Jihad itu hukumnya dua, fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah apabila negara kita dalam keadaan aman, tetapi ada negara jiran kita yang diserang, ataupun negara kita dah menjadi negara Islam,
perlu diluaskan dakwah Islam kita. Perlu disebarkan. Pada ketika itu fardu kifayah. Ada sahabat-sahabat kita yang menjalankan kerja dakwah. Contoh hari ini, kan? Di Syria, perlunya ada bantuan, perlu kita hantar untuk membantu umat Islam di sana, di Palestin. Jadi kalau sana masih ada lagi sahabat-sahabat kita yang berjihad, kita terlepas. Kalau semua tak berjihad, habis kita pun semua berdosa. Kalau negara kita kena serang, menjadi fardu ain ke atas semua orang laki-laki yang mukallaf, yang baligh, yang mukallaf, fardu ain. Semua kena istihar jihad, semua kena turun sama-sama, ramai-ramai berjihad. Ini satu perkara yang tak boleh dinafikan. Bukalah bab jihad, kitabul jihad. Baik. Kenapa memerangi kafir ni? Kerana meninggikan agama Islam. Niatnya kerana nak meninggikan agama Islam, nak menyebarkan agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat, lebih tinggi ia daripada sabar dan zuhud dan khauf dan lainnya. Sifat syukur ni lebih tinggi daripada sabar, lebih tinggi daripada zuhud, lebih tinggi daripada khauf dan lainnya. Sebab apa? Kerana syukur itu dimaksudkan akan daripada dirinya bersalahan sabar. Sabar itu dimaksudkan daripadanya akan mengerasi hawa nafsu, lawan hawa nafsu itu sabar. Dan juga bersalahan sifat khauf, maka iaitu yang dimaksudkan daripadanya akan menghalau akan yang takut itu kepada segala pangkat yang dimaksudkan. Itu khauf. Tujuan khauf itu nak menghalakan, nak mengarahkan orang yang takut itu supaya menuju kepada pangkat kedudukan yang ditentukan, yang dikehendaki. Itu sifat khauf, supaya dia pergi kepada zuhud. Bila ada sifat khauf, dia pergi kepada zuhud. Ada sifat khauf, dia pergi kepada takwa. Begitu juga dengan sabar. Sabar ni nak lawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu untuk meninggalkan maksiat. Dan bersalahan juga zuhud, maka iaitu dimaksudkan daripadanya lari daripada dunia yang melalaikan daripada Allah Ta'ala. Masuk sifat zuhud pasal nak tinggalkan segala perkara yang melalaikan. Itu sifat zuhud. Bukan dikendaki dirinya, bukan dikendaki sifat itu sendiri. Tak, sifat itu menjadi tangga, menjadi wasilah, menjadi batu loncatan untuk mencapai satu sifat yang lain. Maka kerana syukur itu dimaksudkan pada dirinya, tiada putus ia di dalam syurga. Tengok, adapun sifat syukur ni memang itulah, sifat syukur itulah yang dikehendaki, dan sifat syukur ini akan tetap ada sehingga kita ke syurga. Dalam syurga pun kena syukur. Dalam syurga dah tak payah khauf. Dalam syurga dah tak payah sabar. Dalam syurga dah tak payah zuhud. Kat syurga nak zuhud lagi ke? Tak payah. Zuhud ni kat dunia je. Besok kat syurga dah tak payah zuhud. Memang disuruh mewah-mewah. Bidadari nak berapa puluh, ambil. Pakaian nak pakai apa? Pakai apa? Emas, belian, zamrud, sila. Makan nak makan apa? Sila. Nak mewah, nak berapa jenis? Sila. Tak payah zuhud dah besok. Dah tak payah sabar-sabar, dah tak payah sabar dah. Dah tak ada maksiat dalam syurga, dah tak ada maksiat. Ada nak kawal hawa nafsu lagi? Tak payah. Tak payah kawal nafsu dah. Sila. Besok di syurga dah tak ada maksiat. Habis minum arak dah dibenarkan. Arak tak mabuk dah masa tu. Nikmat. Arak makin nikmat, minum makin nikmat. Zina dah tak ada zina dah. Tu bidadari. Bidadari memang untuk engkau, sila. Isteri menjadi permaisuri kepada bidadari.
Ambil besok dia tak marah. Dah tak marah dah, tak marah. Isteri kita dah tak marah dah. Malah isteri kita yang suruh, bang sila bang, bidadari sila. Masya Allah. Hari ini masih marah-marah lagi kan. Besok dah tak marah dah. Dah tak payah sabar dah. Sila, sila. Isteri pula silakan, sila. Dah tak payah zuhud, dah tak payah khauf. Dah tak payah khauf, nak takut-takut dah tak ada dah. Takut apa? Takut apa dah tak ada dah. Aman. Tapi bersyukur, kena bersyukur. Masih alhamdulillah dapat nikmat daripada Allah Ta'ala tu bersyukur. Dengan arti kita mensyukuri segala nikmat Allah. Tapi dalam bab untuk nak mentaati ibadat dah tak ada dah besok. Ya. Bersyukur ada. Bersyukur makna berterima kasih di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan dalam syurga. Ada. Daripada hati. Tapi perbuatan dah tak ada dah. Semayang dah tak ada, apa semua dah tak ada dah besok. Sebab itu disebut sini. Dan tiada ada dalam syurga itu khauf dan zuhud dan sabar. Tengok. Dan kerana berkekalan syukur itulah di dalam syurga. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Artinya. Dan kesudahan doa bagi ahli syurga itu bahawasanya segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian alam. Dan kerana adalah syukur itu setinggi-tinggi pangkat, maka tiada ada banyak mereka yang sampai kepadanya kepada syukur. Syukur ni lebih tinggi daripada khauf, lebih tinggi daripada zuhud, lebih tinggi daripada sabar. Maka tak banyak yang boleh sampai kepada makom syukur. Ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sendiri menyatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Kalau syakir ada, tapi syakur ni tak ada. Kurang. Bukan tak ada. Maknanya nak sebutnya sikit sangat yang syakura. Apa beza syakir dengan syakur? Beza. Syakir tu bersyukur. Yang syakur ni yang banyak bersyukur. Yang betul-betul bersyukur. Yang betul syukurnya itu daripada dalam hati dan penuh dengan keikhlasan. Dan merasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga melahirkan sifat pengabdian diri, kenikmatan dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditegur oleh Aisyah. Ya Aisyah, ya Rasulullah, kata Aisyah. Tak nak tidur ke ya Rasulullah? Ya Rasulullah, engkau kan dah dijamin syurga. Tak ada buat salah. Dah tak ada dosa dah. Kalau ada pun Allah Ta'ala dah ampunkan segala dosamu ya Rasulullah. Dah dijamin syurga dah. Buat apa lagi yang susah-susah sembahyang sunat lagi, pas sembahyang sunat, pas sembahyang sunat. Sehingga pecah-pecah tumitnya, sehingga berkesan dahinya, terkesan dahinya kerana banyak sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibagi tahu oleh Rasulullah kepada Aisyah? Ya Aisyah, tak bolehkah aku nak menikmati rasa kehambaan kepada Allah? Nak merasai kenikmatan bersyukur sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nak menikmati kehambaan. Hamba bagaimana? Hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur tinggi. Sehingga membawa kepada menikmati, tak merasa cukup dan tak merasa puas untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tinggi makom syukur. Artinya dan sedikit daripada sekalian hambaku yang banyak bersyukur. Tengok banyak syukur. Yang bersyukur biasa ni ada. Ya, lepas makan, alhamdulillah, syukur. Itu ramai. Tapi yang syakura, yang benar-benar bersyukur ni tak ramai. Allah Ta'ala sendiri menyatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sangat hambaku yang benar-benar bersyukur. Dan adalah syukur itu sebab bagi menambah oleh Allah Ta'ala akan nikmatnya bagi mereka yang bersyukur. Ya, siapa-siapa yang bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah nikmatnya. Kerana firman Allah,
La in syakartum la azidannakum. Artinya demi Allah, jika syukur kamu akan nikmatku, nescaya akan aku tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu kufur nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku amat pedih. Ini janji Allah kepada mereka yang mensyukuri nikmat Allah, Allah Ta'ala akan tambah kebajikannya. Tambah syukurnya, tambah nikmatnya, dan tambah kebajikan kepada nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Maknanya nikmat Allah tu jadi kebajikan. Nikmat tangan jadi banyak kebajikan, nikmat kaki jadi banyak kebajikan, nikmat lidah, nikmat mata, nikmat pendengaran, makin bertambah-tambah kebajikannya. Bukannya matanya bertambah, bukan telinganya bertambah, tidak, tapi kebajikannya bertambah. Nanti jangan salah paham pula, la in syakartum. Kalau syukur nikmat tangan, nanti tangannya tambah. Tak, tangannya tak bertambah. Kakinya pun tak bertambah. Itulah dua itulah. Tapi kebajikan tangan, kebajikan kaki bertambah. Kalau kita syukur dengan umur kita bukan umur tu mestinya umur kita panjang. Tidak, tetapi kebajikan. Walaupun umur kita setakat 40, umur kita setakat 50, setakat 60, setakat mana yang Allah Ta'ala tetapkan, tetapi kebajikannya bertambah-tambah, berlipat kali ganda. Walaupun kita dah mati, tetapi amal jariah kita terus. Iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. 3 perkara ni berterusan. Ilmu yang manfaat, harta yang kita wakafkan, harta yang kita jariahkan, kita sedekahkan kepada tempat-tempat kebajikan, kepada tempat menuntut ilmu, kepada tempat-tempat ibadat. Dan ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang kita sampaikan, kita sebarkan. Walaupun satu ayat, walaupun satu kalimah, walaupun satu hukum, walaupun satu peringatan, kita sampaikan, kita sebarkan. Dan ilmu itu diamalkan, lalu diteruskan, disebarkan, dihidupkan ilmu itu. Maka walaupun kita dah mati, ilmu itu terus diamalkan dan disebarkan, pahalanya terus mengalir. Awaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang terus mendoakan kedua ibu bapanya. Tapi syaratnya anak yang soleh. Kalau anak yang tak soleh, tak sampai doanya. Tidak mustajab, tidak diterima oleh Allah. Anak yang maksiat, anak yang fasik, anak yang zalim, ya? Bukan anak yang soleh. Syaratnya awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh. Jadi kita bimbang anak kita 4, 2 soleh, 2 tak soleh. Jadi dua hantar sejuk, 2 hantar panas. 2 hantar api, 2 pasang pendingin, 2 tukang bakar. Tak tahulah yang mana lebih. Itu nasib lah tu. Sama ada nasib. Kalau pendinginnya tu lebih kuat, adalah rasa sejuk. Tapi takut pemanasnya yang lebih kuat. Itu nasib. Baik. Dan lagi syukur itu menegah dan menolak akan siksa. Kerana firman Allah Ta'ala, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Artinya tiada memperbuat oleh Allah Ta'ala akan siksa kamu jika syukur kamu akan segala nikmatnya dan beriman kamu. Syaratnya beriman. Syukur serta beriman. Dan ada bagi syukur itu pahala yang sangat besar. Kerana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sayajzillahu syakirin. Artinya, dan selagi membalas oleh Allah Ta'ala akan sekalian orang yang bersyukur akan nikmatnya. Dan sabda Nabi SAW lagi, tengok, at-ta'imu syakir bimanzilatis sha'imi sabir. Artinya orang yang makan yang bersyukur adalah ia menempati dan menyerupai pahalanya dengan orang yang puasa yang sabar. Puasa sunat, sabar. Dia tak puasa, dia makan, tapi dia mensyukuri nikmat makan tadi tu. Dia buat kebajikan.
Makan dalam keadaan dia buat kebajikan. Makan dia mengaji. Makan dia belajar. Makan dia ibadat. Makan dia berjemaah. Pahalanya sama dengan orang yang berpuasa yang sabar. Jadi jangan puasa sunat tapi jemaah tak larat, mengaji tak larat. Ya. Jadi lebih baik dia berbuka puasa, dia tak puasa tapi mengaji, datang sembahyang jemaah, datang mengajinya kuat, belajarnya kuat, kebajikannya banyak, buat kebajikan. Jadi orang yang puasa, yang sekadar puasa tapi dia sabarlah. Dia maknanya sabar tu taklah banyak dia kebajikan dia buat, dia puasa. Dia puasa sunat. Berbanding dengan orang yang dia tak puasa tapi banyak kebajikannya, dia gotong royong apa semua dia buat. Pahalanya sama. Orang yang sabar tu bukan dia tak sembahyang. Maknanya orang puasa tu bukan dia tak sembahyang, dia sembahyang juga tetapi kurang sikitlah kebajikannya. Tak macam yang tak puasa tadi, yang tak puasa kan maknanya mungkin dia ada tenaga, dia buat kebajikan itu, dia buat kebajikan ini, dia ke sana ke sini, dia berjemaah, dia bermusyawarah, dia buat kebajikan yang lain, dia hantar makanan apa semua, dia buat kebajikan. Jadi lebih utama di sisi Allah Ta'ala orang yang tak puasa serta banyak kebajikannya, banyak membantu orang lain daripada berpuasa tapi dia tak pergi program-program yang begitu. Baik. Tapi elok lagi kalau puasa serta rajin. Dahlah puasa, rajin pula, gotong royongnya pun rajin, kan? Sembahyang jemaahnya, mengajinya pun kuat. Ini pasal kalau kat pondok-pondok kadang-kadang, ya, puasa sunat tapi tak masuk kelas. Puasa sunat kat kelas mengantuk. Ngantuk. Jadi kalau kita guru-guru, kita kata kalau guru-guru masa kita belajar dulu, kalau gitu tak payah puasa sunat. Tak payah puasa, ngaji. Pasal orang mengaji ni lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Mengaji, belajar untuk ilmu sesaat. Sesaat tu bukan think gitu saat. Makna satu masa. Saat ni kalau dalam bahasa Arab 1 jam. Satu pengajian lah. Satu pengajian lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Sebab itu, ya, tak kena kalau tengah mengaji macam ni, dia pula masuk-masuk sembahyang sunat, sembahyang sunat, pas sembahyang sunat, pas sembahyang sunat, sembahyang sunat, pas sembahyang. Ada tengah tempat ditegur tak boleh. Ya. Tengah mengaji macam ni, duduk depan sekali sembahyang sunat. Allahu Akbar. Jadi saya satu tempat tu saya tanya dengan tu, Ustaz, itu orang tu tak boleh tegur, Ustaz. Tak boleh tegur. Macam mana? Dah ditegur dah tapi dia melenting. Macam mana? Iyalah kalau nak sembahyang sunat pun duduklah belakang sikit, kan? Jangan duduk depan. Allahu Akbar, kuat waktu. Tak kena, ya, tak kena. Dia tak tahu. Kau buatlah 1000 kali, 1000 rakaat kau buat, elok lagi kau duduk mengaji. Duduk dalam majlis ilmu, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kau duduk mengaji. Tapi dia tak faham. Lepas tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, bangun lagi sembahyang sunat. Berapa rakaat kau boleh buat? 1 jam. Berapa rakaat boleh buat? Paling banyak pun 10 rakaat. Contoh. Sedangkan kau duduk tu lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Sudah. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina ya'lamun tadi. Baik. Artinya bersamaan keduanya pada pahala yang banyak. Orang yang makan yang bersyukur dan orang yang berpuasa yang sabar. Tapi lagi tinggi pahalanya kalaulah orang itu puasa dan bersyukur. Puasa dan banyak ibadat, puasa dan banyak kebajikannya, buat kerja kebajikan. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di dalam sembahyang tahajudnya. Maka bersembah Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan apa sebab engkau menangis ya Rasulullah? Dan sesungguhnya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi engkau akan barang yang terdahulu daripada dosa engkau dan barang yang terkemudian. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adakah tiada aku ni hamba yang banyak syukur? Tak boleh ke aku nak menikmati, aku nak
menjadi hamba yang bersyukur. Maknanya Rasulullah jadi hamba tu dia nikmat. Jadi hari ini kalau kita menikmati kehambaan kita, ya, maka kita termasuk golongan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini badan kita tidak lembut, hati kita tidak lembut, tidak menerima untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rokok kita, sujud kita, ibadat kita terasa keras. Terasa tidak hayyinan layyinan sebagaimana doa. Ulama ajarkan doa. Ya. Bita'atik, ya Allah, mohon pada Allah supaya tubuh kita ni hayyinan layyinan, lembut. Ya. Lembut dan menerima untuk ibadat, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lembut, kalau nerima, pasrah, nikmat. Ya, rokok kita, sujud kita, nikmat. Baik. Kita boleh tahulah badan kita macam mana kan. Keras tak keras, ya, kaku tak kaku. Bimbang besok masa mati pun payah nak qiyam. Tu. Dia ada kaitan tu. Kalau kita takbiratul ihram, kita menyerah. Moga-moga besok, ya, tangan kita nak qiyam setelah kita meninggal besok, ya, diqiyamkan mudah lembut je tangan kita. Ada orang tangannya keras, tak boleh nak diqiyamkan. Pok je keluar boleh. Wah, wal iyazubillah. Ya. Lepas tu ulama duk sebut juga, ya. Moga-mogalah. Kecuali kita uzur, kan? Kecuali kita penat terlajak, kan? Supaya tubuh kita ni besok ringan ketika diangkat menuju ke pengkebumian. Ketika azan jangan beratkan badan. Bila dengar azan, Allahu Akbar, ringankan badan. Mana ringankan tu? Lembutkan, terus duduk, bangun. Kecuali uzur, kecuali sakit, kecuali terlampau penat, ya. Itu ada dalam fiqh pun, ada syariat, ya boleh. Maknanya rehat dulu, tapi dalam waktu-waktu yang panjang. Jangan waktu maghrib, jangan waktu subuh. Kalau waktu subuh, ya, nantilah dulu. Waktu maghrib, nantilah dulu, kecuali boleh jamak. Jadi kalau isyak balik kerja penat sangat, tak apa, rehat dulu. Daripada kita sembahyang dalam keadaan sengguk, tak tahu rakaat berapa, sengguk. Rehat dulu. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi bangun, Allahu Akbar, tenang, ada kekuatan, sembahyang pun. Dalam syariat lebih disukai yang begitu daripada sembahyang dalam keadaan terlampau penat. Takbir pun Allahu Akbar. Kalau sembahyang pukul 3 pukul 4 pagi, setelah kita dah rehat dah apa semua, Allahu Akbar, lain kan bunyinya tu. Baik. Itu kita lah hari ni kan. Tapi kadang-kadang setengah orang kena sembahyang dulu, nanti kalau tak tidurnya tak nyenyak. Dia lebih suka tidurnya nyenyak daripada sembahyangnya nikmat. Orang dulu lebih tumpu, lebih utamakan sembahyangnya dalam nikmat daripada tidurnya nyenyak. Baik. Sebab itu dalam syariat dibolehkan. Tapi perlu pesan, ya. Jangan terlajak. Baik. Tengok. Menceritakan akan dia oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan ketahui olehmu bahawasanya syukur itu berhimpun ia daripada 3 perkara. Pertama ilmu, kedua kelakuan, dan yang ketiganya pekerjaan. Nak dapat sifat syukur, kena ada 3 perkara. Adapun ilmu, maka bahawasanya mengetahui engkau akan bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala.
Kena yakin, kena menginsafi, kena mengiktiraf dan mengaku bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah. Tiada ada ia daripada yang lain daripadanya daripada Allah. Dan jika melihat engkau akan nikmat itu datang daripada makhluk, maka iaitu asbab jua. Itu sebab je. Sebenarnya daripada Allah. Nampak mak bapak yang bagi? Itu asbab je. Allah Ta'ala gerakkan hati mak bapak kita. Ada orang datang, itu asbab. Itu semua gerak hati. Hati dia yang gerakkan ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakin sebenarnya daripada Allah. Kalau dah memang rezeki, sampai-sampai, jangan takut. Sampai. Minta pada Allah. Ya Allah. Terus. Direct. Ya Allah. Adalah Allah Ta'ala akan bukakan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada kisah orang dulu, ya betul, dia kata betul ke? Dia nak yakin betul-betul. Dia tak nak duduk di surau, dia tak nak duduk di masjid. Dia pergi dalam hutan, duduk dalam gua. Dia kata situ mana ada kat gua, kat hutan mana ada orang. Dia nak duduk diam. Tak nak makan. Dia nak yakin betul-betul ada ke rezeki sampai. Duduk dalam hutan. Dah lah dalam hutan, dalam gua pula. Dia nak yakin. Kalau betul-betul tawakal katanya ada rezeki sampai. Tiba-tiba duduk dalam gua, dia diam aja, dia nak yakin tengok. Tiba-tiba ada orang satu rombongan ya, tersesat dan masuk dalam gua itu. Masuk dalam hutan dan sesat lalu masuk dalam gua. Lalu ditanya orang ni, "Tuan, nak makan tuan?" "Tak nak." Minta pun tak nak. Dia nak tawakal betul. Tak nak. Dia nak tahu yakin tak yakin. Dia tak nak. Marilah makan sama-sama. Dia buka rombongan tadi tu buka makanan. Satu kumpulan tadi tu buka makanan. Dia ajak makan. Tak nak. Lepas tu ada seorang yang sebut, mungkin ini terlampau lapar agaknya. Dia tak boleh cakap agaknya. Dia kejut. Tak nak juga dia diam. Lama ada kawan yang beritahu, ginilah kita suapkan dia lah. Kita bukakan mulut dia, kita suapkan dia. Akhirnya dipegang dan disuapkan. Akhirnya dia, alhamdulillah memang saya yakin Allah Ta'ala akan bagi makan. Walaupun saya tak minta, walaupun saya tak ambil, walaupun saya tak suap sendiri, tapi akhirnya orang suapkan juga. Tapi kita jangan buatlah. Kita yakin buat-buat, jangan, tak payah. Kalau duduk di surau ni pun duduk diam, macam orang tak peduli lantak kau. Baik. Tadi nak ceritanya, kena yakin bulat-bulat. Kalau dah rezeki, tak ke mana lah. Akan sampai. Akan sampai. Pasal kita disuruh ikhtiar. Ya? Disuruh ikhtiar. Kecuali nak cuba, cubalah. Tak percaya. Pasal ada orang cuba tu. Cuba try. Daripada Shah Alam ni, tak payah bawa duit, pergi ke Kelantan. Tak payah pakai duit, tak payah apa semua. Pergi, tumpang-tumpang orang. Nak belajar yakin. Boleh, tak ada masalah. Tapi kena kuatlah, hati kena kuat, cekal, tawakal. Jangan merungut. Jangan maki orang. Orang tak bagi, duk maki-maki. Tak payah, jangan. Pasal di Terengganu ada. Di Terengganu ada, orang-orang macam ni ada. Daripada Kemaman ke Kuala Terengganu tu naik motor Honda buruk je. Nombor plat pun tak ada. Dah lah rotek tak ada, lesen pun tak ada. Jangan buat dia, tapi jangan buat. Kan kata saya pula ajar. Bila ditahan dengan polis, mana rotek, mana lesen? Rotek saya, lesen saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ni lesen besar. Polis pun giling kepala. Kalau gitu ni motor ni tak ada rotek ni. Tahan ni. Bawa naik atas terak. Kalau itu dah rezeki Tuhan, silalah ambil. Kalau bukan dah rezeki saya, tak apa. Habis nak baliknya mana? Tak apa, saya balik jalan kaki lah.
Oh, tawakal kuat ya. Kalau kita buat, tak ada. Ini tuh jalan kaki. Iya, tak apa saya jalan kaki. Akhirnya polis kata, tak apalah, ambillah jalan. Saya pernah sekali balik daripada Mesir. Masa tu balik daripada Mesir. Terus pakai tiba-tiba orang jemput ceramah di Kampung Delik. Ya, di Kampung Delik. Saya pun ambil kereta pergi terus ceramah. Tak tengok rotek ada ke tak ada. Kebetulan sekali saya ikut orang depan. Orang depan tu dia dah lampu merah dia terus. Patutnya dia berhentilah, dia roi saya kat belakang tak tahu jalan ni. Dia tak roi. Dia terus, saya pun terus. Langgar lampu merah. Dia pun dah langgar lampu merah. Saya apatah lagi. Lampu merah sangatlah saya dah langgar tu. Terus kena tahan. Kena tahan. Dalam keadaan tak sempat pakai tali pinggang. Tengok resin mati. Rotek tak ada. Boleh tanya. Ni nak ke mana ni? Saya nak pergi ceramah. Habis kenapa langgar lampu merah? Habis orang depan tu dia tak berhenti, saya tak tahu jalan. Saya sebut sungguhlah, saya tak tahu jalan, takut tertinggal. Ni rotek tak ada ni. Rotek dah tak ada, tak pakai tali pinggang. Lepas tu lesen pula mati. Saya baru balik Mesir, dia orang jemput ceramah. Masa saya baru balik Mesir, dia orang jemput. Saya tak sempat buat. Saya pun tak ingat rotek mati. Habis nak sabit salah apa ni, tiga-tiga ni. Saya kata tiga-tiga saya tak nak. Saya baru balik, saya kata betul, saya tiga-tiga saya tak nak, kalau boleh jangan. Pasal saya tak tahu. Saya pun tak ingat, rotek saya mati pun saya tak perasan. Tali pinggang tak sempat pakai. Itu yang saya beritahu. Lepas tu saya minta, tolong maafkanlah orang depan juga. Minta lagi tolong maaf orang depan. Dia tengok belakang, dah lah jalan. Tapi jangan buatlah lain kali. Tak, maknanya kalau kita betul-betul dah lillahi ta'ala, dah macam mana? Orang jemput ceramah, dah tak tahu jalan. Dia langgar lah. Tawakal ala Allah. Macam kawan saya jual kereta murah pada saya. Jual kereta murah, saya nak beli kereta murah masa dululah. Kereta Toyota SEG. Masa tu nak mengajar di sekitar Shah Alam, bukan sini, atau lagi tempat. Jadi saya buat laju lah pas ada petang, highway. Polis belakang, cek, tengok. Rupanya kereta Singapura. Kereta Singapura, nombor lain, kereta lain. Lalu kena tahan. Dia potong saya, tuan berhenti. Ni bawa laju ni. Lepas tu saya cek ni, kereta tuan ni kereta Toyota tapi plat Honda. Saya kata kawan nak jual murah-murah saya belilah, saya mana ada duit, saya kata. Tak apa, tak boleh, kena berhenti dulu. Kena berhenti. Panggil AJK Surau, kena panggil. Dia kata ambil tak boleh jalan ni. Tak apa, saya panggil AJK Surau datang pergi mengajar. Balik tu saya jumpa balik dia. Dia kata tak apalah Ustaz. Yang pentingnya kereta ni memang kereta ni tak boleh, kalau tu salah ni. Tapi Ustaz pergi mengajar, tak apalah. Ambil balik dah, tapi jangan keluar-keluar lagi lah. Lain kali jangan keluar-keluar lagi lah. Ni bawa kat rumah je lah, pergi ke sini. Jumaat dekat-dekat tu je lah. Saya pun tak tahu, kawan jual murah-murah 6,000, saya belilah Toyota SEG 6,000. Tapi masa tu betul-betul tawakal lah, bukan nak tipu. Tapi sebenarnya tahu kawan tu jual kereta Singapura. Tapi nak macam mana tu je mampu. Tawakal ala Allah. Dah 2 tahun saya pakai, kali itulah kena. Tapi dia kata kalau kena kat JPJ mah tak lepas ni tu. Okeylah, okey. Ni ngajar mana? Adalah buka pondok. Oh, buka pondok. Okey. Masya Allah. Ada kereta tu kat kampung, kat rumah je lah. Tawakal ala Allah. Nak ceritanya ginilah, nak ceritanya nikmat rezeki ni ya, kena yakin. Kena yakin. Kemudian kena bulat hati. Itulah tadi ada orang cuba tadi tu. Tapi kita ni belum makom lagi dah. Tapi sampai satu masa gini. Macam Siti Sarah. Siti Hajar ke Siti Sarah? Nama Nabi Ismail? Siti Hajar ya? Saya tukar Siti Sarah, Siti Hajar, Siti Hajar, Siti Hajar. Siti Hajar. Allah Ta'ala bagi air Zam-Zam tu di mana? Di kaki Nabi Ismail kan? Di kaki Nabi Ismail. Tapi Siti Hajar ni cari di mana? Antara Safa Marwah. Jauh kan? Jauh. Allah Ta'ala bagi di tapak kaki Nabi Ismail.
Tapi ikhtiarnya antara Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah 7 kali itu. Kita yang tak bersalin ni pun cuma mengandung sebagian mengandung lah. Nak lari pada Safa Marwah 7 kali tu, astagfirullahalazim. Dengan bisa kakinya. Bisa kaki itu alhamdulillah tu. Kalau dulu lagi padang pasir. Pernah tak lari kat pasir ni? Lari di pasir ni 2 kali ganda penatnya ni. Kan? Daripada semen di Safa Marwah yang sekarang ni. Itu pun kita dah mengah-mengah. Cuba bayangkan kalau padang pasir. Kita berlari di pasir. Bruh. Bayangkan pula Siti Hajar yang baru lepas bersalin. Ibu-ibu yang lepas bersalin kat hospital Kelang tu cuba suruh lari turun naik. Hospital. Orang tentu kata gila. Tapi maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala akan turunkan pertolongan apabila kita betul-betul semaksimal mungkin 100% yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Allah Ta'ala turunkan pertolongan. Apa sekalipun. Tak percaya, cuba. Yakin. Macam apa ni orang dulu-dulu ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Jalan atas air. Kita boleh Bismillahirrahmanirrahim naik atas sampan. Belum yakin lagi. Tapi orang dulu mengaji tauhidnya tinggi. Sekali lagi, mengaji tauhidnya tinggi. Perbahasannya tinggi. Barulah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Boleh menapak atas air. Kita boleh juga atas air tapi tenggelam. Ni dia terapung atas air. Pasal hari ni kita tak jadi pasal ada sampan, dah ada jambatan hari ni kan. Baik. Hari ni kita susah lah dapat ilmu yakin ni susah. Tak nampak tak seperti orang dulu-dulu belajar. Betul-betul yakin. Pasal ujiannya. Inilah dipanggil bimbingan guru. Dia melalui. Dan dia ajar anak murid dia sebagaimana yang dilalui. Sebagaimana seorang guru ya, bagi anak muridnya seorang seekor ayam. Bagi. Okey, kamu balik, tolong sembelih ayam ni. Siapa yang berjaya sembelih? Tetapi syaratnya di tempat yang tak ada orang tengok. Besok bawa datang. Tengok ni tarbiyah orang dulu ya. Cara dibimbing, cara dia nak masukkan ilmu yakin. Besok masing-masing bawa lah ayam ni sembelih. Tanya sembelih kat mana? Sembelih kat jamban. Sembelih kat mana? Sembelih dalam bilik. Sembelih kat mana? Sembelih kat hutan. Sembelih mana? Sembelih bawah katil. Sembelih kat mana? Oh, macam-macam jawapan. Dan last sekali ada seorang yang tak dapat sembelih. Dipakat kawan-kawan yang lain diketawakan. Apalah kau sembelih seekor ayam pun tak boleh. Kata gurunya, yang dapat sembelih semua ni tak lulus. Yang berjaya sembelih tak lulus. Cuba tanya. Kenapa dia tak boleh sembelih? Lalu kawan-kawan ni, kenapa kau tak sembelih? Aku tak dapat sembelih kerana tak ada tempat yang Allah Ta'ala tak nampak. Memang orang tak nampak, tapi bagi aku semua tempat Allah Ta'ala nampak. Jadi aku tak mampu nak menyembelih ayam ni. Dia kata lama-lama, seorang ni yang lulus, yang lain semua tak lulus. Tengok bimbingan orang dulu-dulu. Ya, cerita ni. Kita hari ni kadang-kadang tak bulat, hati kita ni tak bulat. Sebab tu kita payah nak dapat makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata guru saya, ya, nak dapat makrifat kena fana bisyekh. Kena fana dengan guru dulu.
Tapi kita hari ini dapat fana dengan guru payah. Maknanya fana dengan guru ni sami'na wa ata'na dengan guru. Sami'na wa ata'na. Bulat hati dengan guru. Ya. Ni orang dulu-dulu dapat, kita hari ini payah. Ya. Sebab tu kena cari jugalah, kita kena cari supaya sehingga kita dapat bimbingan. Ya, di antaranya kalau guru-guru saya dulu, ya, dia akan datang, ya, dalam mimpi datang, dia bagi tunjuk, dia bagi petunjuk, dia bagi arahan, gini. InsyaAllah. Mungkin kita hari ini nak dapat sampai Rasulullah tunjuk tu mungkin tak sampai. Tapi paling kurang guru kita datang dalam mimpi bagi petunjuk kepada kita, bagi semangat, bagi dorongan. Dan terasa paginya terasa seronok, terasa betul, insyaAllah. Jadi kalau tak dapat usahakan lagi lah. Jadi kena fana bisyah dulu. Mana fana bisyah ni kena yakin. Sebab tu sebelum berguru tu kena pilih dulu, istikharah dulu. Dah bila yakin, mantap, teruskan. Ya. Hari ni payah kita nak cari guru yang betul-betul ni. Payah, kena minta tolong, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah dapat, pegang. Dah dapat, amal. Dah dapat, yakin. Istiqamah. InsyaAllah. Menzahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dia daripada hakikatnya. Tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah Taala. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hati engkau. Pada tiap-tiap mendapat engkau akan nikmat, telah berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Artinya, dan barang yang ada pada kamu daripada segala nikmat, maka ia datang daripada Allah Ta'ala. Artinya semua nikmat itu pemberian daripada Allah Ta'ala bagimu. Yakin segala nikmat itu semua pemberian dan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakin betul-betul, bulatkan. Hari ini kita ilmu yakin yang kurang, ya, ilmu yakin yang kurang. Tak berapa nak istiqamah. Semua ilmu kita masih lagi 50-50, ya tak ya. Ya. Kalau ilmu fiqh tak apa. Tauhid tasawuf kena yakin. Ya, tauhid kena yakin. Hari ini nak yakin tak cukup dengan teori. Tak cukup dengan teori. Bila saya fikir, kita mengaji tauhid hari ini, bayangkan disebut oleh ulama dalam kitab-kitab menyebut, besok ketika kita sakaratul maut, bukan saja mak bapak, datuk nenek yang datang mengganggu kita, yang diserupai oleh syaitan. Syaitan menyerupai mak bapak, syaitan menyerupai datuk nenek. Bahkan guru-guru kita juga, syaitan menyerupai guru kita. Ni yang saya fikir, macam mana tu? Guru kita kata, saya dah mati ni. Saya ni ustaz engkau mengajar dulu. Dah mati dah. Dah bagi tahu. Apa yang aku ajar dulu tu semua tak betul. Waduh. Sebab tu kekuatan teori kita mengaji tauhid ni, sekadar teori, sekadar apa dalam kitab, saya rasa boleh tergugat. Melainkan dengan ilmu tasawuf, ilmu hakikat. Dah mantap betul-betul, yakin. Barulah tak ada syaitan kau. Kalau mak kita, bapak kita, kau tak ingat ke mak kau ni mak kau ni, mak dah mati, mak tahulah. Bapak dah mati ni bapak engkau ni, bapak dah mati, bapak tahulah. Salah tu agama yang kau anggap salah tu. Lepas tu ustaz-ustaz semua datang seorang. Allahu Akbar. Lepas tu bukan sekadar di sini, ya, tetapi perlu dipacak betul, ditanam hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul-betul kena yakin. Itu pentingnya ilmu tariqat, pentingnya ilmu hakikat yang betul-betul mantap. InsyaAllah pada ketika itu kita diselamatkan, kita ada kekuatan untuk melawannya. Moga-moga kita mendapat ini, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan ada pun kelakuan, maka engkau suka cita dengan Tuhan yang memberi nikmat serta engkau. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Baik, insyaAllah saya akan tinggalkan kalender, ya. Mungkin kalau malam ni nanti tuan-tuan tak sempat,
pasal anak murid saya pergi ke Selangor tadi. Kalender itu dalam kereta. Jadi saya akan tinggal di sinilah. Ya, tak apalah, ambil je lah sebagai hadiah. Kalender itu ambil, ya. Kalau tak sempat malam ni mungkin malam esok letak atas tu, ya. Mungkin AJK surau akan letak, ambil je dulu. Kalau tak sempat malam esok saya akan malam ni saya tinggal, mungkin sahabat bapak-bapak ya, boleh ambil malam esok. Ambil atas sini. Saya halalkan ambil, yang lupa ke tak ingat tak apa. Ya. Lupa tadi nak ambil dalam kereta. Jadi budak tu dah pergi ke Selangor, nanti singgah sini. Nanti saya tinggalkan kalender. Kalender 2015. Ya. Dan insya-Allah bulan 1 ni, ya, bulan 1 ni kami akan hantar 3 orang wakil daripada Pondok Pesantren Arifin untuk menyambung belajar di Aceh. Ya, di Darul Muarif Aceh. Jadi mereka ni akan duduk sana, ya, dan 3 orang ni, ada yang 2 orang ni yang tidak ada biaya. Jadi saya kena carikan biaya untuk mereka ni menyambung belajar. Jadi kalau ada sahabat, bapa-bapa, ibu-ibu, ya, nanti bila dapat kalender ni telefonlah saya. Ni untuk belanja pelajar ni nak pergi Aceh. Dia duduk sana setahun, ya. Dia ada kos belajarnya dengan wisanya di Aceh tu. Jadi kalau ada yang siapa yang nak menyumbang, telefon bagi tahu, nanti insya-Allah dalam kalender tu ada, yang kalender kita dulu pun ada, ya, ada nombor akaun. Bukan sekarang, bukan malam ni, mungkin esok, minggu depan ke apa semua, ya. Insya-Allah siapa-siapa saya menyalurkan saja. Ya, menyalurkan untuk 3 orang. Setakat ni yang confirm untuk pergi menyambung belajar 3 orang. Ya, kita akan hantar pada 10 hari bulan. Kalau ada yang nak ikut pergi Aceh, bolehlah. 10, 11, 12, 13, 14. 5 hari di sana. Nak tengok tempat di Aceh. Setakat ni kami berpuas hatilah untuk menyambung anak-anak ni menyambung belajar di Aceh dengan kitabnya, dengan suasananya. Ada tempat lain pun ada bagus, tapi di Aceh ni kami lebih puas hati. Ya, segi sistemnya dan segi pergaulannya. Jadi antara lelaki dan perempuan ni di sana agak lebih terjamin dan terjaga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.